What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Okey, episod kali ni, bantuan kecemasan. Kala musim COVID-19 ni. Jika korang memerlukan duit, jika korang perlukan bantuan, ada juga NGO-NGO tertentu. Tapi pusat zakat pun main peranan saat ini guys. Mungkin di antara korang, di kawasan korang tidak tahu ataupun tidak dapat info tentang perkara ini. Adakah pusat zakat mengeluarkan bantuan kecemasan ini? Adakah bantuan dari segi bekalan makanan ini? Kita kena banyak menanya. Kita kena banyak research ataupun try check. Kadang-kadang pusat zakat peringkat negeri tak wawarkan isu ni. Dan sebab itulah aku ada tergerak hati untuk kontak sendiri Pusat Zakat Selangor. Sebab aku duduk kat Selangor. Dan mungkin di antara korang inginkan aku menanyakan di pusat zakat yang berkaitan dengan negeri korang, korang boleh just komen saja di ruang komen di bawah. Benda ni tak diwawarkan, korang kena tanya sendiri. So aku tolong tanyakan daripada pihak korang sebagai penonton. Jom tengok perbualan aku dengan Pusat Zakat Selangor. Tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. First, link aku ada sediakan di ruang description di bawah guys. Setelah itu, korang pergi bahagian kanan sekali di bawah ada ruang chatting, yang mana korang boleh klik saja itu untuk bercakap dengan ejen secara langsung. Saya nak tanya bagi pihak umum lah. Adakah bantuan kecemasan untuk pihak yang memerlukan dalam keadaan sekarang daripada Pusat Zakat Selangor? Yang perlu mereka ni buat permohonan ke ataupun apa-apa yang boleh diberi tahu melalui live chat ni? Dan jawapannya guys, boleh layari di www.zakatselangor.com.my/asnafonline. So, jika korang dah pergi je website ini, dia akan tulis kat situ pengumuman terkini pelanggan lembaga zakat yang dihormati berikutan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Pihak zakat menyediakan perkhidmatan agihan secara atas talian sebagai satu usaha menyantuni keluarga masyarakat Islam yang bermustatin di negeri Selangor. Tak kisahlah asnaf fakir ataupun miskin ataupun mualaf yang berdaftar dengan LSN boleh berurusan secara terus melalui penolong amil karya dan sebagainya. Bagi ketua keluarga yang bermustatin sertai tidak berdaftar sebagai asnaf fakir ataupun miskin ataupun mualaf dan sebagainya, korang boleh klik saja borang pendaftaran asnaf baru. Ini yang aku maksudkan guys. Jika korang yang amat memerlukan saat-saat kritikal ni bantuan, tak tahu nak pergi mana dah. Tanya sini dah tutup. Tanya sini limited. So, kali ni aku share dengan korang. Kau klik sahaja borang pendaftaran. Dia akan terpapar portal khas Asnaf Online Lembaga Zakat Selangor. Lepas tu, kau perlu masukkan capture. Kau type saja apa yang korang nampak tu. Kemudian, korang masukkan IC korang dan klik sahaja semak. Dan seterusnya, korang perlu masukkan maklumat pengenalan diri ketua keluarga. Korang isi sahaja. Guys, isi sahaja apa yang korang lalui. Jika korang kategori pendapatan pemohon, hilang pendapatan ataupun dibentikan, ataupun hilang pendapatan sebagai peniaga ataupun penjaja kecil, cuti tanpa gaji, pemotongan gaji bulanan pun boleh meminta. So sekarang yang kedua, pilih masalah semasa anda. Kau boleh klik kat situ, tik saja. Saya terputus bekalan makanan ataupun perbelanjaan harian ketika ini. Ataupun tanggungan saya menghidapi penyakit kronik serta memerlukan rawatan bulanan. Ataupun saya mempunyai tunggakan hutang yang memerlukan penyelesaian segera. Tapi sebelum tu guys, ada simbol star seperti mana yang aku maklumkan sebelum ini, video sebelum ini. Ini adalah simbol yang perlu dan wajib korang isi guys. Jika korang tak isi, kau tak akan pergi ke step yang seterusnya. So masukkan nama penuh korang mengikut IC, lepas tu alamat, lepas itu postcode dan sebagainya. Lepas itu negeri Selangor, mestilah negeri Selangor sebab ini pun Pusat Zakat Selangor. Dan juga karya masjid, berkaitan warga negara Malaysia. Lepas tu email, tarikh lahir, telefon bimbit, telefon pejabat jika ada. Sebab itulah bahagian ruang telefon rumah ataupun pejabat tidak wajib korang isi. Telefon bimbit, kemestian. Jantina, pendidikan ketua keluarga dan umur, begitu juga tempoh menetap di Selangor dan juga maklumat bank ketua keluarga. Bank apa korang yang nak transfer direct pergi ke akaun masing-masing. Lepas tu nombor akaun bank. Dan simpan dan seterusnya. Tapi sebelum tu guys, kau kena tengok nota yang perlu korang dengar. Yang mana sila pastikan nombor akaun bank anda adalah tepat dan betul.
Kesilapan nombor akaun bank akan menyebabkan pembayaran tidak boleh dibuat jika korang layak. So tak boleh, nanti susah. Okay, so sebab tu masukkan nombor akaun korang yang betul-betul betul. Okay, dan seterusnya sila pastikan maklumat akaun bank yang dinyatakan adalah kepunyaan ketua keluarga seperti yang dinyatakan di maklumat pengenalan diri ketua keluarga. Okay, korang dah isi sebagai maklumat ketua keluarga nombor akaun dia, barulah dia automatically diterima. Okey, permohonan tu. Dan kau klik saja simpan dan seterusnya. Selepas itu adalah tanggungan pula. Nama pasangan jika ada. Okey, maklumat tanggungan jika ada. Okey, so next kau simpan dan seterusnya. Pendapatan dan tanggungan isi rumah. Okey, ini korang boleh isi jika pendapatan isi rumah sebulan berapa. Korang isilah macam biasa. Okey, contohlah macam 2,000 ke, ada ketua keluarga korang, ada rumah berbayar ke, bagi tahu. Okey, dan ada dapat rumah percuma ke, kalau tak ada, just biar sahaja. Dewasa, ada anak. Okey, bagi tahu, anak bekerja, 18 tahun ke atas, ataupun tidak bekerja, tanggungan belajar di IPT ke, dan sebagainya. Dan ada juga tambahan, keperluan tambahan orang kelainan upaya, OKU, jika ada kos penjagaan anak ataupun tanggungan 12 tahun ke bawah jika ada, ataupun keperluan tambahan pesakit kronik selain OKU jika ada. Jika tak ada, abaikan. Okey, dan simpan dan seterusnya. Seterusnya, lampiran. Okey, upload lampiran ini yang membuktikan dokumen-dokumen yang korang mohon itu adalah betul. Okey, lagi-lagi lah macam berkaitan dengan orang kelainan upaya. Lagi satu macam penyakit kronik dan sebagainya. So, korang ada info dokumen-dokumen daripada hospital. Kita tengok kat ruang atas tu, pastikan dokumen yang dilampirkan adalah lengkap dan betul. Kegagalan anda berbuat demikian menyebabkan permohonan anda akan ditolak. Ingat guys, korang nak kata korang ada penyakit kronik, tak ada bukti, memang tak boleh. So, jika korang ada anak orang kelainan upaya, jika tak ada bukti, tak boleh kat sini. Jika korang ada tunggakan yang melibatkan korang ada masalah tertentu, so korang boleh attachkan file-file yang tertentu yang melibatkan maklumat-maklumat yang korang isi tadi. Dan selepas itu, korang klik saja simpan dan seterusnya. Okay, next, pengakuan. Okay, pengakuan kalau tengok kat bawah tu, adakah anda sebagai pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kaki tangan Lembaga Zakat Selangor. Ini jika bagi korang ada saudara ke ataupun anak ke, siapa-siapa yang ada bekerja dekat Lembaga Zakat Selangor, klik saja ya. Kalau tak ada, kau klik biar saja tidak. Dan kat situ dengan nama Allah SWT, sesungguhnya saya, nama korang sendiri, mengaku bahawa segala keterangan yang diberikan adalah benar. Okey, dan kau klik di situ, dan ini pengakuan ni ada lebih kepada nak mengesahkan korang ni betul-betul isi maklumat yang korang isi tadi. Dan yang terakhir, kau klik saja hantar permohonan sekarang. So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang perkara ini. Bagi korang yang belum subscribe channel aku Ustaz Sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.